Sebagai rakyat kepada sebuah negara yang demokrasi, kita diberikan hak untuk mengundi. Dan undian kita itu menentukan pemimpin mana yang bakal diangkat sebagai pemerintah di negara kita. Ada banyak pilihan. Dan setiap pilihan itu pula ada latar belakang dan sejarah yang tersendiri. Bagaimana untuk kita membuat pilihan sebenarnya? فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Di zaman yang penuh dengan fitnah dan kekacauan ini, memilih pemimpin itu boleh dikategorikan sebagai sangat mencabar. Bahkan terlalu susah. Sampai kan nak berkongsi tips ni juga susah sebenarnya. Okey, bagaimanakah sikap kita dalam menilai atau memilih? Yang pertama, jangan malas. Kaji dan teliti dalam memilih. Jangan memilih atas ketaksuban. Jangan juga memilih sekadar melepaskan tanggungjawab. Ingat, semuanya akan dipertanggungjawabkan ke atas kita di akhirat kelak. Jadilah pengundi yang bijak. Yang kedua, pilihlah berdasarkan kepada ketakwaan. Kita tak boleh tahu tentang ibadah seseorang. Namun, ianya dapat dinilai dari sudut zahir. Seperti seseorang pemimpin itu tidak bersama dalam majlis-majlis maksiat. Mereka tidak menghina sesama Muslim. Dan yang paling penting, mereka tidak menunggang agama. Yang ketiga, carilah pemimpin yang memudahkan rakyatnya, bukan yang menyusahkan. Sabda Nabi SAW, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih, wa man waliya min amri ummatin syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, sesiapa pun yang mentadbir umatku, kemudian dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan sesiapa yang mentadbir umatku, kemudian dia mengasihi mereka, maka kasihilah dia. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan, manzilatul imam minal ra'iyah, manzilatul wali minal yatim. Kedudukan seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah seperti kedudukan seorang wali terhadap anak yatim. Yang keempat, undilah pemimpin yang tidak gilakan kuasa dan jawatan. Dalam sebuah hadis, pernah ada dua orang lelaki meminta jawatan dari Nabi. Namun Nabi SAW memberikan jawatan tersebut kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Lantas baginda bersabda, lan aw la nasta'milu ala amalina man aradah. Ketahuilah, aku tak akan bagi jawatan kepada orang yang meminta atau menginginkannya. Ada orang menyangka mereka akan terlepas dari azab sekiranya mereka sekadar memilih pemimpin mereka yang mereka telah tahu melakukan maksiat kepada Allah. Yang penting mereka sebagai rakyat mendapat habuan, suntikan dana dan seumpamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawa apabila pengikut ini mahu diazab, mereka meminta, Rabbana atihim da'faini minal azabi wal'anahum la'nan kabira. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali ganda dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Tujuan pertama adalah supaya para pemimpin dan pembesar mereka mendapat azab 2 kali ganda dan laknat yang besar. Tujuan kedua pula, mereka meminta agar Allah Subhanahu wa taala maafkan mereka kerana mereka hanya mengikuti para pemimpin dan pembesar mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima permintaan maaf mereka kerana tidak mungkin mereka mengikuti pemimpin yang salah, melainkan ada sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka. Para pengikut ini memiliki akal untuk memilih mana yang baik dan benar, namun tetap hawa nafsu mereka itu mengalahkan mereka. Mustahil pada zaman serba canggih sekarang ini seseorang mengikuti keburukan tanpa mengetahui kebenarannya. Maka sepatutnya kita berhati-hati dan teliti. Sekiranya ada kesalahan dari pemimpin kita, maka jangan pula kita yang ikut dan sokong hanya kerana mereka menyalurkan dana kepada kita. Ketahuilah bahawa akan ada manusia yang menghuni neraka jahanam kerana mengikut buta pemimpin mereka. Permintaan mereka supaya para pemimpin dan pembesar mereka mendapat azab 2 kali ganda dan laknat yang besar, ini sangat mungkin diterima. Hal ini disebabkan para pemimpin dan pembesar mereka telah melakukan 2 kesalahan, iaitu mereka sesat dan kufur, serta mereka menyesatkan pula manusia lain. Namun pada pengikut ini meminta hal tersebut untuk melepaskan rasa amarah mereka kepada para pemimpin dan pembesar mereka. Akan tetapi, adakah hal tersebut dapat mengurangkan azab ke atas pengikut dan penyokong mereka? Jawapannya tidak. Jadilah pengundi yang bijak. Dapat sesuatu. Al-Khalifah Online. #berkongsi manfaat. بذنبي فاغفر لي
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت